bunga belimbing buluh yang cukup lebat, banyak, hebat, padat, sendat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat Ilham Petani. So, dalam topik hari ini saya nak berkongsikan pengalaman saya untuk menghasilkan pokok belimbing buluh berbuah dengan lebatnya. Dan ini adalah pokok belimbing buluh ya. Jadi macam mana cara kita nak memangkas pokok belimbing buluh? Ya, yang pertama sekali ya, kita nampak bahagian ni ya. Bahagian tangkai daun ni. So tangkai daun ni, apa yang perlu kita buat ialah kita kurangkan dia punya tangkai-tangkai daun pada pucuk pokok belimbing buluh. Kita kurangkan. Ini pengalaman saya ya. Pengalaman yang saya dah praktikkan. Nak pokok belimbing buluh kita berbuah dengan lebat tanpa hentinya, kenalah kita rajin membuang tangkai daun pokok belimbing buluh. Sebab satu tabiat yang kita tahu tentang pokok belimbing buluh ni ya, belimbing buluh akan berbuah di bahagian batang ya. Ni di bahagian batang, nanti dia akan tumbuh banyak bunga. Jadi kita kurangkan dia punya tangkai daun supaya zat-zat yang ada pada pokok ni diserap pada bahagian batang. Ya. Jadi kita kurangkan. Kalau saya saya akan kurangkan 7 hingga 9 tangkai dekat bahagian pucuk. Macam ni ya. Lebih kurang macam ni. Saya kurangkan. Macam ni pun sama. Okey, kita kurangkan sedikit. Dan jika ada tunas air pun kita buang tunas air ni, sebab kita nak fokuskan kepada penghasilan buah. Termasuk ya. Kerjanya mudah. Just kita pegang gunting sambil berjalan ke kebun. Kita nampak tangkai ni, kita kurangkan dekat bahagian atas. Jadi kita akan tengok hasilnya nanti. Bagaimana kalau kita menanam pokok belimbing buluh dan buahnya banyak. Alangkah seronoknya kalau kita dapat melihat buah-buah belimbing buluh yang banyak. Dan kalau kita lihat nanti ya, so nanti dia akan tumbuh dekat bahagian batang ni ya, sebab sifat belimbing buluh dia akan berbuah di bahagian batang. So untuk tunas air pun kita kena bersihkan. Ya, ini contoh saya memangkas pokok belimbing buluh, dan saya akan tinggalkan hanya di bahagian pucuk daun sahaja untuk mengurangkan tangkai daunnya ya. Nampak? Okey. Dan kita akan tengok dalam masa beberapa minggu ataupun bulan ya, untuk melihat hasilnya. Okey, kita kongsikan nanti. Setelah 45 hari ya, kita dah nampak dah ya. Ni hasil daripada pemangkasan pokok belimbing buluh ya. Bunga dia ya. Bunganya sudah tumbuh dekat bahagian pangkal-pangkal batang ya. Banyak bunganya. Tengok, kalau kita tengok pucuknya pun sikit je daunnya. Okey. Ini cara saya nak kongsikan bersama sahabat-sahabat ya. Dan tunas-tunas air ni pun, kalau tengok saya tak ada pun, saya dah buang semua tunas air. Dan bila tunas air tak ada, maka dia akan menggantikan bunga macam ni ya. Ni adalah tunas air ni. Ni sepatutnya kita tak boleh simpan. Kita buang terus, sebab dia akan mengganggu
proses pembungaan. Ya, kalau kita nak buahkan pokok, biar dia berbuah. Ya, tengok. Setiap batang ni daripada atas sampailah ke bawah. Ini pun sama, tengok ya. Banyak bunganya. Ni kalau kita rutin, kalau kita rajin, pegang gunting, kita pusing ke kebun, dan kita akan dapat menikmati bunganya ya. Bunga belimbing buluh yang cukup lebat, banyak, hebat, padat, sendat. Ini saya nak kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat. Kalau kita rajin untuk memangkas tangkai-tangkai daun belimbing buluh, maka kita akan dapat bunga yang banyak macam ni. Dan kita akan tunggu nanti sampai dia berbuah ya. Dan kita kena pastikan bahawa tunas air tak ada dekat pokok. Kita kena buang. Biarkan dia bahagian pucuk saja ya. Setelah beberapa minggu dan kita akan tengok hasilnya ya. Ini kalau kita nampak tunas-tunas air yang mula tumbuh dekat bahagian batang ni, kita buang ya. Kita kurangkan untuk dia terus berbuah dan terus berbuah ya. Nampak ya. Ini ada tunas air ni. Dan tengok buahnya. Buahnya dah banyak ya, tengok daripada pangkal sampailah ke atas. Tengok ya buahnya. Dan satu, kita tanam pokok, kita nak mendapatkan hasil buah. So cara ini adalah cara yang terbaik untuk kita mendapatkan buah yang cukup banyak daripada pangkal sampai ke pucuk. Tengok ya. Jadi seronok kalau kita nak buat sambal hitam, nak buat cecah asam. So stok untuk buah belimbing buluh ni cukup. Dan dalam masa yang sama juga, jangan kita abaikan pembuangan tunas air. Ya, kita buang tunas air supaya pokok ini akan terus berbuah dan terus berbuah. Tunas air ni kita kurangkan sebab dia mengganggu untuk proses perebutan zat-zat makanan. Ya. Jadi kalaulah dalam masa yang sama juga kita buang tunas air dan kita kena bubuh baja yang sepatutnya ya. Jadi kalau baja yang sesuai, baja yang cukup, baja yang sistematik akan menghasilkan buah yang berkualiti, buah yang besar. Dan tunas-tunas air ni hanya sampingan untuk kita melebatkan buah dan mendapatkan hasil buah yang berkualiti. Senang kan? Mudah. Kalau kita tanam, kita dapat tengok buahnya, alangkah seronoknya. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bila kita berusaha kepada pokok-pokok ni, maka Allah akan beri balasan kepada kita dengan mendapat buah untuk kita manfaatkan bagi kehidupan kita. Ya, kita akan buang tunas air sebab bila kita buang tunas, bila kita pangkas tangkai daun, maka potensi untuk mengeluarkan tunas tu tinggi. Jadi kenalah rajin-rajin kita membuang tunas supaya pokok ni akan terus berbuah. Okey. Dekat pangkal kita buang. Biarkan tunas yang keluar tu bukan tunas tapi bunganya. Sebab pokok ni dah dewasa. Jadi kita nak mengharapkan buah. Andai kata kalau buah tu banyak, bolehlah kita sedekahkan kepada orang. InsyaAllah mungkin rezeki kita akan melimpah ruah, InsyaAllah. Okey. Jadi
bendanya mudah. Just kita sentiasa buang tangkai daun dan juga kita buang tunas air, dan buahnya lihat. Wow. Cukup puas hati. Tengok ya. Jadi seronok kalau kita tengok pokok ni kita tanam, dia berbuah. Walaupun kecil pun kita akan buang tunas air. Sekian perkongsian daripada Ilham Petani. Sekian, terima kasih.